nampak dia terbang dengan pakai jubah putih dia tu. Dia kata hantu lah. Dia kena tuju-tuju buatan orang. Dia kata barang ni akan sampai ke bekas boyfriend lama je tu. Bomoh penipu lah kata orang tu. Kena sampur buatan orang. Dia menggunakan musik, dia menurun. Bomoh ni bolehlah buat kan. Bacaan dia tu pun macam saya tak yakin. Ibarat siap kain kapan lah dia tu. Ilmu hitam. Maknanya betul mati je. Adalah syarat-syarat yang dia kenakan pada diri saya. Tak ada benda dah, memang pembohong lah. Aku kata tak ada lah itu. Mengikut para ulama, amalan ilmu yang tidak berlandaskan kepada Yang Maha Esa boleh membawa kepada syirik yang mencakupi sebarang bentuk ilmu sihir. Penggunaannya mengandungi mentera yang digunakan untuk menyeru semangat gaib dalam pelbagai kejadian penggunaan ilmu hitam yang menjadi fenomena masyarakat Malaysia. Sejak kedatangan Proto Melayu dan Deutero Melayu lagi, masyarakat di Tanah Melayu sudah mempercayai animisma atau semangat. Semangat boleh didefinisikan sebagai roh kehidupan yang menjiwai setiap makhluk, baik hidup maupun yang mati. Dalam budaya masyarakat Melayu, ilmu hitam merujuk kepada ilmu gaib yang digunakan bagi menjatuhkan orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Ia merangkumi amalan yang berkait rapat dengan jin atau makhluk halus. Upacara pemujaan berleluasa walaupun mengetahui bahawa ia merupakan perbuatan syirik. Dengan menggunakan semangat, mentera dan jampi serapah, seseorang bomoh atau dukun merawat pelbagai jenis penyakit ganjil yang tidak boleh diubati oleh seorang doktor atau perubatan moden. Dia akan tunjukkan kita cara lain. Cara malam-malam kita pergi ke gunung, atas batu tinggi, batu-batu yang besar tu dia berdiri, dia turun, kita boleh nampak dia terbang. Kita boleh nampak dia terbang dengan pakai jubah putih dia tu, naik dengan kuda putih dia. Ilmu dia ni dia digabungkan dengan ilmu-ilmu yang dia tuntut di Siam, ilmu hitam. Menurut ahli antropologi, kebanyakan mentera berasal daripada penggunaan ayat suci atau doa untuk menghubungi dunia alam gaib. Bacaan dia tu pun macam saya tak yakin. Nak katakan macam Bismillah Sonsang ke apa ke, dengarnya macam itulah. Jadi kami dah sampai ke rumah dia, terpaksa jugalah kami ikut. Kami turuti dia punya kendak tu, syarat-syarat dia tu. Bomoh ni memang saja-saja mempermainkan ni orang-orang yang sakit ni. Sebenarnya dia bukan bomoh yang sebenarnya, cuma bomoh penipu lah kata orang tu. Pengalaman ditipu seorang bomoh di Sekincan, Selangor mengecewakan harapan wanita berusia 40-an dari Slim River, Perak ini yang ingin mengubati rakannya yang mengalami kanser hati. Dia perasap kemian je. Lepas tu dia tak, sambil tu dia tanyalah. Dia cakap sambil tu kawan saya tanya sakit apa dia. Dia kata dalam badan dia dah ada benda masuk. Kalau nak dikeluarkan lah, itulah RM100 seekor. Hantu jenis jin lah, jin yang jahat lah, dia kata, bomoh tu kata. Jadi dia nak keluarkan lah. Jadi kawan saya pun bawa pun dia tak adalah sampai 1,500 kan kalau ada 15 ekor pun. Dah meninggal dah. 2 hari selepas berjumpa bomoh tu. Tu pun bawa hospital sebab dah teruk sangat kan. Meninggal pun sebab kata doktor perubatan moden lah, bukan perubatan bukan sakit tradisional ni, bukan sakit orang kampung lah. Kebiasaannya bomoh atau pawang menggunakan pelbagai bahan seperti keris, daun sirih, kemenyan, limau, telur dan lain-lain dalam usaha menghubungi kuasa-kuasa dari alam gaib. Bila sampai tu dia kata macam tu, kalau tak serah barang ni
Dia kata satu hari besok, dia kata maknanya mak dia ni akan siap sedia lah, macam siapkan perahu lah, maksudnya siapkan kapal lah. Dia kata kalau tak serah barang ni. Jadinya saya tengok macam biasa je yang sakit tu. Makna dia dengan suami dia pun macam tak ada perubahan. Tapi malam gerang kata kalau balik janganlah tidur dekat. Nanti orang datang nak operate. Kena RM300 duit ubat tu tadi. Yang kita ni balik buatlah macam dia kata tu, baca salat, baca semua. Dia tanya pagi besok, dia kata tak ada orang datang operate. Malam besok pun tak ada ke macam operate. Ini bukan betul le dah kata. Kebanyakan mentera yang memuja makhluk gaib digunakan untuk mengubati penyakit, ilmu pengasih, penyeri muka, pendinding diri, santau, mengkhianati orang lain dan menghalau hantu jembalang. Kepada orang yang susah kurang, kita melakukan perkara-perkara ni. Kita cari pun pada orang-orang yang berada. Orang-orang yang ada duit. Perubatan tu dia betul. Benar, apa yang dilakukan tu memang ikut cara betul, cara perubatan. Tapi apabila dah dipengaruhi oleh wang ringgit, ini yang jadi tak betul. Jumlah bayaran berdasarkan kepada harga seekor haiwan yang telah dipraktikkan sejak berzaman. Ia akan menjangkau sehingga RM1,500 berdasarkan harga seekor kambing. Kalau pesakit tu ada masalah ataupun ada benda yang nak dirujuk, dia akan rujuk pada saya. Apa yang saya nak jawab? Bila sampaikan kepada pihak yang melakukan ini tadi, bomoh yang melakukan ini tadi, macam-macam alasan. Kau pandai-pandai sendirilah, dia kata. Kan di situ nampaknya dia dah menipu. Kita mempermainkan ayat-ayat yang ada. Kita mempergunakan orang, mempersendakan orang. Jadi orang terpedaya lah, terpengaruh lah dengan apa yang kita buat. Susunan kata-kata mentera digubah sehingga sebahagiannya tidak difahami oleh mereka yang tidak berkebolehan dalam bidang kepawangan. Perkataan yang digunakan mempunyai kuasa tersirat apabila susunannya sempurna. Penipuan atau tidak, pemujaan jin dan alam gaib membawa kepada kesesatan. Cerita-cerita yang menyatakan bila pakai cantik. Kita kena berhati-hati bahawa sihir ini. Awal tahun 2011, isteri kepada Azli Abu Bakar yang menderita di Santau ditemui di sini apabila dia didapati hilang di malam hari ketika sedang tidur. Biarpun pintu dikunci, ia belum cukup melawan kehebatan ilmu hitam yang terkena pada pasangan suami isteri ini sejak 12 tahun lalu. Saya tanya dia, kenapa kau masih ganggu dia daripada dulu sampai sekarang? Dia akan bagi tahu, aku disuruh. Siapa yang suruh? Dia akan sebut nama. Dia akan sebut nama tu, dia akan sebut daripada A sampai Z, sampai daripada dulu sampai sekarang dia sebut. Kebahagiaan berumah tangga sejak 1999 hanya bertahan selama 2 minggu sebelum isteri Azli terkena santau. Dibalut dengan kain putih, di macam bentuk kapan mayat, dan di dalam ni ada jarum, ada paku, ada tanah, ada pisau jilid dalam ni. Okey, gambar ni saya dapat di hadapan pintu rumah di Damansara Damai lah. Keadaan menjadi tegang apabila mangsa tiba-tiba sakit seperti yang didakwa oleh suaminya yang sering mengeluarkan objek aneh dan tajam dari hidung, mulut, malah alat sulitnya. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Menurut Azli, sekiranya mangsa memuntahkan objek-objek pelik tersebut, penghantar santau akan mengetahuinya dan mampu menambah kekuatan santaunya untuk membuat mangsa lebih menderita. Orang yang tak memahami dan tak percaya tadi, orang yang tak tengok dengan mata dia sendiri. Maksudnya dia tak alami,
dia dengar daripada apa yang orang cakap. Dia tak tengok dengan mata dia sendiri. Jadi dia cakap, oh ini saja dibuat-buat. Lantaran emosi mangsa yang tidak menentu dan menyebabkan mereka berpisah, Santau turut menyebabkan pasangan ini terpaksa melakukan pengorbanan terbesar pada 13 April lalu. Namun tanggungjawab masih dipikul Azli untuk mengubati bekas isterinya itu. Tidak seperti negara-negara macam di Indonesia, di Arab Saudi, ada undang-undang ini. Sebab mengapa kita tidak wujudkan undang-undang ini? Kerana masyarakat Malaysia masih tak percaya dengan sihir, jin, syaitan. Mereka masih tak percaya dengan adanya ataupun wujudnya benda-benda ini. Sebab itulah tak ramai orang tampil ke depan untuk memikirkan bagaimana untuk mewujudkan suatu undang-undang bagi menangani masalah ini. Dengki atau iri hati ada kalanya boleh menyebabkan seseorang melakukan sesuatu demi mencapai niat dan tujuan sehingga sanggup mengabaikan agama, sifat peri kemanusiaan dan belas kasihan. Ada di antaranya yang menghantar Santau melalui angin sehingga boleh menyebabkan kematian. Yang paling mengagumkan kita ialah pisau jilat. Bagaimana jilat boleh keluar, seorak darah, setitik darah pun tidak keluar. Inilah menunjukkan sihir ini tidak boleh bawa mudarat kepada Adam. Ada di antara muntahan paku dan jarum ini kelihatan baru, tidak kurang juga yang berkarat, menandakan Santau ini sudah bertahun lamanya di dalam badan mangsa. Dia dah sedar saya tak berapa kenal suami saya sangat. Lepas tu anak-anak saya, tinggal anak saya tu masih baby lagi tapi tiba-tiba dah besar. Makin lama ni makin teruk. Kadang saya rasa macam saya pun tak tahu apa yang jadi pada diri saya. Tangan saya ke kanan ni, kata suami saya, ambil pisau, potong. Lepas tu isap darah sendiri. Kepada mereka yang tak terkena sihir, mereka boleh mendabik dada mengatakan bahawa sihir ini tidak wujud. Tetapi bagi orang yang kena, hanya Tuhan yang tahu penderitaannya. Derita yang dialami mangsa ilmu hitam, syirik dan kurafat mungkin mampu memuaskan hati pembuat angkara amalan sesat ini. Namun sekiranya mangsa menggunakan jalan yang sama untuk melawan sihir, maka semakin besarlah kepompong masyarakat yang hidup dengan kemungkaran. Undang-undang dan amalan agama, itulah tunjang kepada jalan penyelesaian bagi lawan kepada ilmu putih ini. Itulah antara jeritan yang sering kedengaran di Pusat Rawatan Kiswah Ruqyah Syariah. Terletak di Bandar Puteri Kelang, pusat rawatan ini dikelola oleh Ustaz Zailan Ibrahim dan Ustaz Hasan Naqsyabandi. Antara rawatan yang disediakan adalah rawatan saka, santau dan sihir. Terkenal dengan kaedah rawatan menggunakan ais, Ustaz Zainal mengakui ilmu perubatan ini diwarisi oleh tok gurunya, Ustaz Hayat Naqsyabandi sejak 3 tahun lalu. Rawatan kebiasaannya dibuat pada waktu malam dan ruang untuk pesakit juga disediakan sebelum sesuatu rawatan dijalankan. Tikar menjadi kemestian bagi memastikan pesakit berasa selesa ketika dirawat. Diakui setiap amalan dan kaedah mereka adalah satu ikhtiar dan jika diizinkan Allah, maka pesakit mampu sembuh semula.
pada asalnya mungkin perkara itu baik. Pada asal mereka menggunakan Al-Quran dan sebagainya, tetapi datang pula pujukan-pujukan syaitan membawa mereka kepada benda yang khurafat untuk menunjukkan kehebatan. Selepas tu datang pula lagi satu ujian di mana duit mula datang. Bila mereka rawat pesakit, mereka mula mengenakan bayaran yang bukan-bukan dan syarat yang bukan-bukan. Itu yang menjadikan ramai di kalangan perawat Islam yang pada awalnya membawa perkara yang benar beralih arah dan seterusnya pergi menyeleweng membuat perkara-perkara yang tak betul. Ustaz Hassan dan Zailan dikunjungi pesakit mendakwa dirinya mula mengalami gangguan sihir atau jin. Keluarganya turut menerima nasib sama tanpa mengetahui punca sebenar. Setelah ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan dengan kuat di telinga pesakit, tindak balas mula kelihatan. Seolah-olah sedang bersilat, pesakit ini mula menggerakkan kaki dan tangan tanpa disedari dan kemudiannya merebahkan dirinya. Suara seperti tidak selesa mula kedengaran. Kenapa awak masuk dalam badan awak ni? Awak tidak takut akan Allah? Awak tidak takut akan Allah? Awak lebih berkuasa daripada Allah? Kenapa masuk dalam badan dia? Kenapa masuk dalam badan dia? Jin? Apa pasal masuk dalam badan awak ni? Awak suka kat dia? Awak nak jaga dia? Awak nak jaga dia ke? Awak nak jaga dia ke? Awak nak jaga dia ke? Awak nak ganti tempat Allah? Tak ni? Pesakit mula batuk seolah-olah ingin memuntahkan sesuatu dan cuba membangunkan dirinya. Lepas tadi keluarlah kamu dari tubuh badan manusia ini dan janganlah kamu kembali lagi ke dalam tubuh badan manusia ini. Dan apabila dibacakan Al-Quran, tadi kita sendiri nampak bahawa jin itu masuk ke dalam badan dia, bersilat dan dia mula menguasai pemikiran pesakit ni. Dia menguasai pemikiran dan kemudian cuba menunjukkan kekuatan dia. Dia sebenarnya cuba menunjukkan kekuatan dia. Dia boleh bersilat, dia boleh kekuatan dia lah. Jin nak menunjukkan kekuatan dia. Tetapi kita kena ingat, apabila jin masuk ke dalam tubuh badan manusia dan mula menunjukkan kekuatannya, di situlah terletak kelemahan jin. Pusat rawatan kiswah juga lebih gemar menggunakan air yang dibaca ayat-ayat suci Al-Quran sebagai penawar. Ustaz Zailan mengakui pihaknya ikhlas untuk membantu pesakit dan tidak mahu disamakan dengan beberapa pihak yang menyalahgunakan ilmu perubatan ini lebih-lebih lagi sehingga mengakibatkan khurafat. Berbeza dari Bomoh, pengamal perubatan berdaftar lebih peka kerana kod etika bagi perubatan tradisional dan komplementari Kementerian Kesihatan Malaysia pada 2007. Etika seorang pengamal perlu dijaga bagi memastikan pesakit tidak diperlakukan sesuka hati bagi mengaut keuntungan semata-mata.